Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami yang terdiri daripada Siti Hawa, Nur Syafiqah, Wan Nufiqah, Nur Syazwan dan Nur Amirah akan membentangkan audit dan persekitaran berkomputer. Yang pertama ialah pengenalan. Penggunaan komputer semakin meningkat dan telah menjadi tunjang utama dalam organisasi perniagaan, terutamanya dalam proses penyimpanan, pemprosesan rekod perakaunan dan maklumat lain. Namun, bagaimana CIS ini boleh wujud? Menurut ISA 401, persekitaran CIS wujud apabila komputer yang terdiri daripada pelbagai jenis atau saiz terlibat dalam pemprosesan maklumat kewangan yang penting kepada pengauditan, sama ada komputer itu dikendalikan oleh entiti itu atau oleh pihak ketiga. Terdapat beberapa perubahan yang perlu dilakukan oleh juruaudit. Yang pertama ialah juruaudit perlu memperoleh pengetahuan yang mencukupi, biasakan diri dengan kesan CIS ke atas kawalan dalaman entiti dan pendekatan penilaian risiko juruaudit. Yang kedua, juruaudit harus sedar sepenuhnya tentang kesan teknologi maklumat dan komunikasi ke atas audit penyata kewangan pelanggan, iaitu dalam konteks cara teknologi maklumat tersebut digunakan oleh pelanggan serta cara juruaudit boleh menggunakan teknologi maklumat dalam proses mengaudit penyata kewangan. Yang ketiga ialah juruaudit memastikan kawalan dalaman yang dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi adalah mencukupi, di mana sistem perakaunan berkomputer telah menyebabkan proses pengauditan akan menjadi lebih meyakinkan. Yang kedua ialah objektif dan skop audit dalam persekitaran berkomputer. CIS ini tidak mengubah objektif dan skop audit. Objektif audit kekal iaitu untuk membolehkan juruaudit menyatakan pendapat sama ada penyata kewangan yang disediakan dalam semua aspek penting berdasarkan rangka kerja pelaporan kewangan yang berkenaan. Walau bagaimanapun, teknik audit dalam mengumpul bukti audit dipengaruhi oleh cara data perakaunan diproses. Penggunaan komputer telah mengubah cara pemprosesan, penyimpanan dan komunikasi maklumat kewangan. Oleh itu, juruaudit perlu sedar dan mengambil kira beberapa perubahan yang memberi kesan ke atas pengauditan, iaitu dalam konteks prosedur pengauditan, pertimbangan risiko, prestasi ujian kawalan dan prosedur substantif yang sesuai untuk memenuhi objektif audit. Skop audit dalam persekitaran berkomputer meliputi beberapa aspek pengauditan, antaranya ialah kawalan aplikasi yang terdiri daripada kawalan input, pemprosesan, output dan fail induk yang ditubuhkan oleh pelanggan audit ke atas sistem perakaunan berasaskan komputer. Selain itu, teknik audit berbantukan komputer yang digunakan oleh juruaudit untuk menguji dan membuat kesimpulan tentang integriti sistem perakaunan berasaskan komputer pelanggan. Dalam persekitaran berkomputer, seseorang juruaudit akan memastikan kawalan dalaman yang dilakukan adalah mencukupi. Jika seseorang juruaudit mendapati bahawa kawalan yang dilakukan adalah mencukupi, dapat mengesahkan bahawa ianya memang ada dan berfungsi, maka seseorang juruaudit tidak perlu lagi melanjutkan ujian-ujian audit. Manakala jika kawalan tidak boleh dipercayai, maka seseorang juruaudit perlu melanjutkan ujian-ujian audit sehinggalah mereka boleh memberi pendapat terhadap kawalan-kawalan yang diaudit. Seterusnya, saya Siti Hawa binti Yahya, nombor matrik A1740886 akan meneruskan pembentangan dengan asas persekitaran komputer. Asas persekitaran komputer dapat dilihat melalui perbandingan antara sistem berkomputer dan sistem manual. Dari segi kitaran perakaunan, sistem berkomputer menggunakan sepenuhnya penggunaan komputer sebagai asas untuk melengkapkan perkitaran. Perkara ini dapat dilihat melalui proses perkitaran yang bermula apabila perekodan data dimasukkan ke dalam komputer sehingga ke akhir proses iaitu penjanaan penyata kewangan. Manakala, bagi sistem manual, setiap langkah dalam kitaran perakaunan perlu dibuat menggunakan tangan yang terbukti daripada proses perekodan yang dilakukan oleh kerani dalam merekod maklumat kewangan. Seterusnya, dokumen sumber sistem komputer memerlukan segala dokumen seperti borang perniagaan, jurnal, ledger dan laporan yang perlu ditukarkan ke dalam bentuk yang boleh diikuti ke dalam sistem tersebut. Manakala bagi dokumen sumber sistem manual, hanya direkod menggunakan ledger. Selain itu, terdapat kos-kos yang tersembunyi seperti kos pembelian alat komputer bagi sistem komputer iaitu tertikus dan juga wayar. Manakala sistem manual hanya melibatkan kos yang rendah dan tetap seperti bayaran gaji bulanan bagi kerani yang terlibat dalam merekod urus niaga perakaunan. Kemudian, antara faktor yang paling ketara dalam perbandingan tersebut adalah melalui segi kecepatan pemprosesan.
Penggunaan sistem berkomputer semestinya jauh lebih cepat berbanding dengan penggunaan sistem manual, kerana penggunaan sistem berkomputer adalah satu sistem yang menggunakan urus niaga sangat besar dan membantu dalam penjanaan laporan, memandangkan sistem ini menggunakan pencetak yang berkelajuan tinggi. Sistem manual pula hanya bergantung kepada kecepatan dan kepakaran tenaga pekerja yang terlibat dalam proses tersebut. Kerana kita tahu dalam sistem manual, segala proses itu dilakukan satu persatu daripada awal sehingga ke akhir. Dan tambahan pula, salah satu kelebihan dalam sistem komputer adalah potensi untuk kesilapan berlaku adalah rendah berbanding dengan sistem manual. Kerana kalau kita tahu sistem manual ini, kesilapan berlaku adalah tinggi sebab mereka itu adalah manusia. Jadi lumrah seorang manusia itu dalam melakukan kesilapan. Baiklah, seterusnya dari segi penyediaan laporan akhir, kita tahu yang sistem komputer ini menggunakan sistem. Jadi daripada segi penyediaan laporan, ia sangat mudah kerana dapat dilakukan dengan serta-merta. Sebab pelibatan manusia hanyalah terlibat daripada awal proses di mana mereka memasukkan data tu. Proses seterusnya hanya dilakukan sepenuhnya menggunakan sistem. Jadi itu adalah salah satu kelebihan daripada sistem berkomputer. Namun bagi sistem manual, laporan akhir hanya boleh dijana apabila semua proses dalam kitaran perekonomian telah lengkap. Jadi kat sini tak ada istilah automatik dan semua proses tersebut memerlukan penlibatan manusia. Baiklah, dari segi rekod perekodan yang dimuat naik akan disimpan dalam bentuk fail, di mana fail tersebut kita boleh capai dan juga mudah untuk kita buka daripada sistem komputer. Berbeza dengan sistem manual apabila semua perekodan itu dibuat dalam bentuk fizikal, di mana catatan urus niaga akan dicatat dalam invoice, ledger dan buku catatan lain. Kemudian, sistem berkomputer perlukan masa yang sangat singkat untuk memproses maklumat kewangan kerana kita mempunyai teknologi untuk bergantung. Berbanding dengan sistem manual, sistem manual mengambil masa lama kerana setiap penlibatan dalam kitaran perekonomian itu memerlukan penlibatan manusia. Jadi, perbandingan yang terakhir adalah berkaitan dengan bukti. Bukti ini dapat dikaitkan dengan pengukuran prestasi, di mana sistem berkomputer, pengukuran prestasinya dapat dilakukan apabila mereka menggunakan teknologi. Jadi bukti yang diperlukan adalah tidak banyaklah kerana kita tahu bukti tersebut semua ada dalam komputer. Tapi berbanding dengan sistem manual, kawalan prestasi tersebut tak dapat dilakukan sekiranya bukti yang ada di catatan fizikal itu tidak mencukupi. Jadi mereka memerlukan bukti yang cukup untuk menjalankan kawalan prestasi. Slide seterusnya adalah berkaitan dengan struktur kawalan dalaman. Kesan penggunaan PDE. Yang pertama adalah perubahan struktur organisasi. Jadi bila entiti menggunakan PDE, mereka perlu sediakan satu tempat khas yang boleh meletakkan semua komputer dan juga kemudahan macam alatan dan perkakas sistem komputer. Jadi dalam konteks ni, satu jabatan perlu diwujudkan untuk menjaga dan mengawal pengendalian komputer serta kemudahan yang ada. Jadi jabatan ini adalah satu jabatan yang perlu dipisahkan daripada organisasi dan pentadbiran sebab tugas mereka hanya tertumpu pada penyelenggaraan sistem dan tak ada terlibat secara langsung dengan urus niaga entiti. Jadi dalam urusan pengauditan, juru-audit perlu memberikan perhatian terhadap penilaian pengasingan tugas yang berkesan berkaitan dengan sistem pengendalian PDE. Baiklah, kesan penggunaan PDE yang seterusnya adalah potensi berlaku kesilapan, di mana salah satu ciri utama dalam sistem PDE ialah keseragaman pemprosesan. Perkara ini telah menyebabkan maklumat yang dimasukkan dalam proses dalam sistem itu diproses dengan cara yang tekal dengan maklumat yang lepas ataupun maklumat yang akan datang. Jadi dalam situasi ini, andainya berlaku kesilapan dalam sistem pemprosesan tersebut, kesilapan itu akan berada dalam keadaan yang berulang-ulang. Jadi kita tahu kat sini yang maklumat maklumat perakaunan yang direkod tak kiralah sama ada secara sistem ataupun secara manual adalah berkait antara satu sama lain. Jadi apabila risiko benda itu berlaku, risiko berlakunya kehilangan data pemprosesan adalah sangat tinggi. Jadi risiko lain yang berkemungkinan berlaku adalah pengendalian yang tergendala dalam tempoh tertentu kerana memerlukan pemeriksaan dan juga penyelidikan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dijalankan.
Baiklah, kesan yang terakhir adalah bila wujudnya maklumat yang tidak jelas. Okey, maklumat ini timbul kerana urus niaga yang dijejaki yang bermula daripada dokumen sumber, juru jual, leja subsidiary, leja am dan juga penyata kewangan tidak lagi wujud dalam sistem PDE. Jadi maksudnya sini perekodan secara manual tidak diwujudkan lah. Jadi maklumat tak jelas tu boleh dikategorikan dalam beberapa keadaan. Yang pertama ialah data input yang tidak jelas. Perkara ini berlaku apabila tak ada dokumen sumber yang sepatutnya untuk menyokong urus niaga tersebut. Itulah input yang kita masukkan sebelum menjadi output penyata kewangan. Jadi yang seterusnya ialah proses yang tidak jelas. Jadi proses yang tidak jelas ini berlaku adalah tanpa di mana bukti pelaksanaan kerja tu tak ada. Jadi tak ada proses yang boleh kita jalankan untuk menghasilkan kerja tersebut. Dan yang tiga adalah audit yang tak jelas. Dalam perkataan lain, audit tak jelas ini adalah ketidakjelasan urus niaga. Jadi perkara ini berlaku disebabkan oleh semua sistem menggunakan komputer. Jadi dokumen sumber yang dihapus atau disimpan hanya akan difahami oleh komputer. Jadi dekat sini, ciri-ciri tersebut membuatkan jejak audit tu hilang dan susah untuk hubungkan laporan dengan urus niaga yang asal kerana segala perkara yang berlaku adalah melibatkan sistem. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang Seterusnya ialah ciri-ciri kawalan dalaman. Terdapat 3 jenis kawalan dalaman bagi sistem berasaskan komputer iaitu kawalan pentadbiran, kawalan pembangunan sistem dan kawalan tata cara. Ciri kawalan yang pertama adalah kawalan pentadbiran. Kawalan pentadbiran bertujuan untuk menentukan semua bahagian jabatan pemprosesan data berjalan dengan teratur dan cekap. Organisasi bagi jabatan komputer hendaklah mengandungi garis wibawa dan tanggungjawab, perancangan tugas dan penentuan yang jelas tentang kewajipan bagi setiap kaki tangan. Bukan itu sahaja, bagi jabatan komputer yang perlu diasingkan ialah reka bentuk sistem pembuatan program, pengendalian komputer, perpustakaan komputer dan bahagian kawalan. Oleh itu, bahagian kawalan mempunyai tanggungjawab seperti berikut: mengawal penerimaan data input dan pengagihan data output, penyelarasan jumlah kawalan kelompok dengan jumlah kawalan komputer, kawalan terhadap ralat untuk menentukan semua ralat dilaporkan dengan betul dan diproses semula, dan akhir sekali menyemak output untuk menentukan tidak ada sebarang ralat yang berlaku. Ciri kawalan dalaman yang kedua pula ialah kawalan pembangunan sistem. Kawalan pembangunan sistem ini pula bertujuan untuk menentukan terdapat standard yang memuaskan bagi reka bentuk, dokumentasi, ujian dan pelaksanaan sistem komputer. Semua sistem baru hendaklah terlebih dahulu diluluskan oleh pihak pengurusan tertinggi. Bukan itu sahaja, setiap pindaan berikutnya terhadap sistem juga seharusnya diluluskan oleh pegawai kanan jabatan komputer dan pegawai kanan jabatan pengguna. Sistem baru itu hendaklah dibina rangkanya dengan jelas dan dipersetujui terlebih dahulu oleh kaki tangan jabatan pengguna, juru audit dalam dan juru audit bebas sebelum sebarang program diuji dan ditulis. Sebaik-baik cara untuk mendokumentasikan sistem ialah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sistem kepada pihak pengurusan dan juru audit. Pada peringkat ujian awal, sistem lama dengan sistem komputer hendaklah digunakan untuk memproses data yang sama. Ujian begini dinamakan perjalanan selari. Hasil daripada kedua-duanya dibandingkan dan sebarang perbezaan diselidik. Ciri kawalan ketiga pula ialah kawalan tata cara. Kawalan tata cara bertujuan untuk menentukan data bagi setiap kendalian dijalankan dengan teratur. Teknik dan kawalan yang berlainan diperlukan bagi setiap kendalian. Tahap asas di dalam setiap pemprosesan data ialah input, proses dan output. Pada tahap input, bermula dengan tata cara di jabatan pengguna iaitu tempat bermulanya data, kemudian pergerakan data ke jabatan komputer. Di jabatan komputer, data berkenaan berada di bawah kawalan dan ditukarkan menjadi bentuk khusus untuk komputer oleh bahagian operasi. Tujuan kawalan input ialah untuk tentukan semua data yang diterima daripada jabatan pengguna diluluskan. Kawalan input boleh diadakan di tempat berikut di dalam proses data iaitu oleh jabatan pengguna dengan cara simakan biasa oleh komputer.
Pada tahap proses pula, perkara utama dalam mengawal proses ialah mengaudit, mengawal penolakan dan kawalan dari satu perjalanan ke satu perjalanan yang lain. Mengedit bererti menguji data sama ada data tersebut boleh atau tak boleh diterima dan biasanya dibuat semasa data ditaip ke dalam komputer. Bahagian kawalan hendaklah menentukan semua data input yang diproses diselaraskan dengan yang telah dimasukkan ke dalam buku daftar kelompok di dalam simpanan bahagian kawalan, dan kawalan yang rapi perlu diadakan terhadap pembetulan ralat. Pada tahap output pula, juruaudit hendaklah mempunyai pengetahuan tentang kawalan perkakasan di dalam komputer. Kawalan yang rapi perlu dibuat terhadap cetakan komputer. Tujuannya adalah untuk tentukan supaya semua jabatan berhak menerima cetakan itu. Diadakan tata cara yang tertentu tentang penyimpanan cetakan komputer di dalam fail, di mana setiap cetakan itu hendaklah menunjukkan tarikh diproses, tujuan cetakan itu dan nombor muka surat bagi setiap helaian cetakan. Sebelum cetakan komputer dikeluarkan ke jabatan pengguna, perkara berikut hendaklah ditentukan, iaitu jumlah kawalan diselaraskan, semak output yang akhir dan rujuk semua butir pengecualian kepada pegawai yang bertanggungjawab dan tentukan tindakan diambil untuk membetulkannya. Okey, seterusnya adalah kawalan dalaman sistem pemprosesan data yang terdiri daripada kawalan am dan juga kawalan penggunaan. Kawalan am, ia adalah kawalan yang berkaitan dengan semua aspek pemprosesan data elektronik. Ia akan memberikan kawalan kepada persekitaran sistem perakaunan berkomputer bagi tujuan pembentukan, penjagaan dan pelaksanaan kawalan penggunaan. Berikut adalah tata cara kawalan am dalam sistem perakaunan berkomputer. Kawalan organisasi: apabila komputer digunakan untuk memproses maklumat kewangan, semua tugas merekod dijalankan oleh komputer dan dilakukan secara serentak. Contohnya, perekodan dalam jurnal, ledger subsidiari dan ledger am berlaku serentak apabila setiap maklumat urus niaga dimasukkan ke dalam komputer. Oleh itu, semakan secara organisasi tidak lagi wujud, maka satu kawalan dalaman yang berlainan bentuknya perlu diwujudkan terhadap input, pemprosesan dan output dalam sistem pemprosesan data elektronik. Kawalan dalaman bentuk pengasingan tugas perlu diwujudkan dalam jabatan pemprosesan data elektronik supaya kemungkinan terjadinya ralat dapat dikurangkan. Kawalan pembentukan dan penjagaan program, iaitu kawalan berkaitan dasar dan tata cara berhubung dengan pembentukan dan penjagaan sistem pemprosesan data elektronik yang menjadi piawaian yang perlu dipatuhi oleh semua pihak dalam organisasi. Kawalan dalam bentuk mendokumenkan tata cara untuk membentuk, menjaga, mendokumenkan, menguji dan meluluskan sistem dalaman bentuk buku panduan tata cara pemprosesan data elektronik. Dokumentasi merupakan ciri kawalan dan komunikasi yang sangat penting dalam sesebuah organisasi kerana ia menjadi asas untuk memahami objektif, konsep dan output sistem. Dokumentasi juga menjadi sumber maklumat kepada juru analisis sistem dan juru program yang bertanggungjawab dalam soal penyelenggaraan dan penyemakan program. Kawalan perkakasan pula ialah kawalan am yang dibenarkan untuk mengesan kerosakan komputer dan pengendalian data yang tidak betul. Ia bertujuan untuk memastikan pemprosesan yang dilakukan oleh komputer adalah tepat dan boleh dipercayai. Walaupun juruaudit tidak pakar dalam bidang kejuruteraan, beliau seharusnya memahami kawalan asas yang terdapat dalam komputer. Salah satu cara ialah dengan memeriksa kontrak penyelenggaraan antara pelanggan dengan pembekal komputer. Seterusnya adalah kawalan penggunaan alat dan fail data, di mana kawalan ke atas peralatan komputer untuk mengelakkan kehilangan, kemusnahan atau penggunaan yang tidak sah. Terdiri daripada 3 kawalan utama, iaitu yang pertama adalah kawalan fizikal, iaitu kawalan untuk menjaga keselamatan komputer. Kedua adalah kawalan pencapaian data, iaitu hanya individu yang dibenarkan sahaja yang mengawal alat komputer. Yang ketiga adalah kawalan sokongan dan pemulihan semula, iaitu pelan kontingensi jika rosak atau hilang. Seterusnya saya ingin membincangkan mengenai kawalan penggunaan.
Kawalan penggunaan ini juga dikenali sebagai kawalan tata cara atau kawalan aplikasi. Kawalan penggunaan ini digunakan adalah bagi mengawal serta mengawasi semua tugas tertentu oleh Jabatan PDE bagi memastikan kesempurnaan dan ketepatan dalam penyiaran transaksi agar transaksi yang telah disediakan dapat dipercayai dan sahih. Lazimnya, kawalan penggunaan ini sering digunakan di dalam kawalan input, kawalan pemprosesan dan kawalan output. Kawalan input. Kawalan input adalah satu proses di mana bagi memastikan data yang diterima oleh Jabatan PDE untuk diproses telah diluluskan dengan betul. Kawalan input ini mempunyai 5 langkah, iaitu pertama, pengesahan data input, di mana segala dokumen perlulah dapatkan kelulusan daripada pegawai yang bertanggungjawab. Yang kedua adalah kawalan penukaran data ke bahasa komputer. Ia adalah bagi memastikan segala urus niaga yang dipindahkan adalah betul daripada dokumen yang boleh dibaca kepada media komputer. Yang ketiga adalah kawalan kecukupan data. Kawalan ini adalah bagi memastikan segala kemungkinan data ini tidak dapat dimasukkan sebagai input komputer. Yang keempat adalah kawalan keselamatan data input bagi mengelakkan daripada berlakunya PDE yang tidak sah. Kawalan ini akan dilakukan melalui teknik kawalan iaitu penggunaan kata laluan, kod keselamatan dan terminal ataupun penggunaan log. Yang terakhir adalah kawalan berprogram di mana dia akan membuat pengesahan pada data input setelah data ditukar kepada bahasa komputer. Kawalan pemprosesan. Kawalan pemprosesan ini merupakan satu proses di mana komputer memproseskan data untuk setiap penggunaan mengikut cara yang telah dirancang. Contohnya, kawalan pemprosesan ini perlu dilaksanakan dalam operasi daripada mengeluarkan permintaan belian kepada invoice pembelian, di mana semua urus niaga diproses mengikut cara yang telah diluluskan. Selain itu, kita perlulah mengesan data yang diproses untuk menentukan ia diproses dengan betul ataupun tidak, di mana urus niaga perlulah diproses mengikut susunannya agar tidak direkod berulang kali ataupun tertinggal catat. Kawalan output. Kawalan output ini merupakan satu proses di mana komputer telah memproseskan data bagi setiap penggunaan mengikut cara yang telah ditetapkan. Tujuan kawalan output ini adalah bagi memastikan hasil pemprosesan adalah tepat. Selain itu adalah bagi memastikan akses kepada output ini adalah terhadap kaki tangan yang telah diberikan kuasa sahaja. Selain itu adalah output ini telah disediakan kepada kaki tangan yang sesuai tepat pada masanya. Akhir sekali saya ingin membincangkan mengenai pengauditan persekitaran komputer. Teknik pengauditan PDE ini telah berlaku apabila juruaudit telah melaksanakan tata cara audit ke atas data yang dimasukkan ke dalam komputer dan data tersebut akan dikeluarkan oleh komputer tanpa pemeriksaan yang berlaku dalam komputer. Selalunya, teknik pengauditan PDE ini melihat kepada sistem kawalan dalaman sahaja sama ada ia cukup ataupun tidak. Prosedur audit. Terdapat beberapa kaedah prosedur audit untuk mengumpul bukti, di mana juruaudit boleh melaksanakan secara kaedah manual atau menggunakan kaedah CAAT atau menggabungkan kedua-duanya. Juruaudit ini tidak akan memeriksa pemprosesan tetapi akan melaksanakan prosedur untuk mendapatkan pemahaman perakaunan dan kawalan dalaman, di mana prosedur audit ini adalah bagi penekanan untuk memastikan kesempurnaan, ketepatan dan kesahihan maklumat dengan membandingkan laporan output dan dokumen input. Kedua adalah bagi memastikan keberkesanan kawalan input dan kawalan output. Prosedur ini juga bagi memastikan kecukupan pengasingan tugas. Antara syarat yang perlu ada semasa pengauditan persekitaran komputer adalah dokumen yang disediakan boleh difahami, dokumen telah disimpan mengikut susunan dan mudah dikesan oleh juruaudit, dan matlamat yang dihasilkan oleh komputer adalah lengkap. Syarat ini perlu dilengkapkan agar proses pengauditan persekitaran komputer berjalan dengan lancar. Antara ujian audit terhadap persekitaran komputer adalah menguji jumlah fail upload, mengeluarkan semua maklumat, menyediakan analisis khas bagi butiran penting kepada juruaudit, dan juga memilih serta mencetak sesuatu sampel yang boleh diperiksa dengan teliti oleh juruaudit. Yang terakhir ialah contoh kes berkaitan. Contoh kes ialah The Waste Management 1998 fraud scandal, di mana mereka dilaporkan mempunyai 1.7 bilion pendapatan palsu.
Syarikat The Waste Management telah melakukan pelbagai penipuan perekodan transaksi kewangan. Antaranya ialah mereka tidak merekodkan perbelanjaan, mereka tingkatkan rizab alam sekitar untuk mengelakkan perbelanjaan operasi, mempermodalkan pelbagai perbelanjaan yang tidak wajar, mereka menggunakan geography entries untuk memindahkan berjuta-juta dolar antara pelbagai line items dalam penyata pendapatan dan banyak lagi penipuan transaksi. Akhirnya syarikat itu mempunyai keuntungan palsu yang berpindah ke dalam pendapatan tertahan, aset palsu dan tiada peningkatan liability pada penyata kewangan mereka. Sebab utama skandal waste management ini berlaku adalah untuk memenuhi sasaran pendapatan yang telah ditetapkan, iaitu mereka nak tingkatkan keuntungan dengan mengabaikan perbelanjaan syarikat. Jadi setelah kita mendengar berkenaan kes waste management sebentar tadi, di mana pelbagai penipuan dalam rekod dan transaksi kewangan yang telah mereka lakukan, jadi berdasarkan kes ini terdapat beberapa cara dalam mengatasi masalah skandal penipuan yang berlaku dalam waste management ini. Antaranya adalah syarikat ini perlu menggunakan perisian komputer di mana dalam pembentangan sebelum ini kami telah menerangkan berkenaan dengan apa itu audit persekitaran berkomputer, objektif, kesan, ciri-ciri, tata cara dan jenis-jenis audit dan persekitaran berkomputer. Jadi dengan menggunakan perisian komputer ini, jelaslah bahawa ia juga dapat membantu dan menyelesaikan masalah atau skandal yang berlaku dalam kes waste management, iaitu apabila syarikat ini menggunakan perisian komputer, ia membolehkan semakan audit berterusan ke atas penyata kewangan dan mengetatkan sistem kawalan dalaman lain untuk mengesan perarasan penipuan yang berlaku. Dengan menggunakan perisian komputer juga, juru audit akan dapat mengesan pendapatan syarikat yang sentiasa memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, juru audit juga dapat mengenal pasti bahawa terdapat berjuta-juta perbelanjaan syarikat yang telah dihapuskan. Penggunaan perisian komputer ini juga dapat membantu juru audit dalam melihat bahawa terdapat banyak aset tetap lapuk yang dipegang oleh waste management dalam simpanan mereka. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami dalam pembentangan tajuk audit dan persekitaran berkomputer. Sekian, terima kasih.